Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa hdina bi hidayatil 'arifin. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli 'asirin 'alaika yasir. Allahumma rabbi tammim bi khair, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita dapat meneruskan kelas pengajian kitab At-Tuhfatus Saniyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita untuk kita berusaha bagi memahami sekejap ya. Sekejap. Baik, kita sambung. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan usaha kita untuk kita mempelajari nahwu ni, Allah Subhanahu wa taala permudahkan urusan kita untuk kita mendalami dan juga memahami bahasa Arab yang sememangnya ia satu keperluan untuk kita, lebih-lebih lagi kita nak memahami Al-Quran, memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyambung kitab At-Tuhfatus Saniyah. Kitab At-Tuhfatus Saniyah yang mana kita masih lagi berada di dalam bab al-i'rab. Bab al-i'rab. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kita ulang dan kita recap sikit berkaitan dengan apakah yang dimaksudkan dengan i'rab. Ya, i'rab itu ialah perubahan. Perubahan yang berlaku di akhir kalimat. Perubahan yang berlaku di akhir kalimat. Maknanya bila mana kita sebut perubahan yang berlaku di akhir kalimat, ia melibatkan kalimat-kalimat yang boleh berubah. Dia ada kalimat-kalimat yang tidak boleh berubah. Ada kalimat yang boleh berubah. Maka kalimat yang boleh berubah ini, maka perubahan-perubahan tersebut ia dipanggil dengan i'rab. Ya, ataupun kalimah yang mu'rab yang boleh berubah. Al-i'rab ialah perubahan yang berlaku di akhir kalimat kerana perbezaan, liikhtilafil awamil, kerana perbezaan amil-amil yang masuk ke atas kalimat tersebut.
Kalau amil ni masuk, dia jadi macam ni. Kalau amil ni masuk, dia jadi macam ni. Kalau amil ni masuk, dia jadi macam ni. Contoh yang kita bawa dalam pertemuan yang lalu ialah berkaitan dengan apabila sesuatu isim itu, contoh. Ya, contohnya kita ambil nama Muhammad. Macam pertemuan yang lalu kita sebut nama Muhammad. Muhammad itu boleh berubah ialah apabila masuk padanya amil. Nanti saya tengok kalau ada lagi contoh lepas. Baik. Kita ulang sikit. Kita ambil yang contoh lepas. Ini nota yang lepas. Kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat nota ni, ni conting lah, bukan nota pun ni, conting. Dalam pertemuan yang lalu, kita sebut berkaitan dengan perkataan ataupun lafaz Muhammad ini. Lafaz Muhammad ini asalnya, okey, dia boleh baca Muhammadu, boleh baca Muhammadah, boleh baca Muhammadi. Boleh baca Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, boleh baca. Tapi nak baca yang tentunya di mana? Nak bacanya macam mana? Maka ia melibatkan amil. Amil itu boleh terdiri daripada fi'il, boleh terdiri daripada fi'il dan fa'il, boleh terdiri daripada huruf jar, boleh terdiri dengan bermacam-macam benda. Nanti yang amil-amil ini yang akan kita pelajari nanti. Akan datang nanti kita akan belajar apakah yang mengubah sesuatu harakat, sesuatu baris perkataan itu. Dia ada keadaan dia yang macam ni, kena baca fathah. Yang macam ni kena baca kasrah. Yang macam ni kena baca dhammah. Contoh. Ini contoh mudah lah untuk kita faham pada peringkat awal ini. Maka tuan-tuan dan puan-puan, contoh yang kita bawa dalam pertemuan yang lalu ialah lafaz Muhammad. Perkataan Muhammad. Maka di sini tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia tambah dengan amil. Bila Muhammad ini didatangi dengan amil, contohnya di sini dia bawa fi'il. Dan fi'il ialah masya. Masya Muhammad. Masya Muhammad. Tadi Muhammad ni tidak berbaris. Tapi bila datangnya masya, maka Muhammad kena baca dengan dhammah. Masya Muhammadun. Masya Muhammadun. Kemudian Muhammad juga berubah menjadi fathatain. Baris dua di atas. Fathah. Contohnya ialah apabila amin tersebut terdiri daripada fi'il dan juga fa'il. Terdiri daripada fi'il dan juga fa'il. Mana fi'il dan fa'il? Ini berada di dalam ni lafaz ra'aitu. Saya melihat. Saya melihat. Saya telah melihat Muhammad. Maka Muhammad di sini dibaca dengan fathah. Kerana apa? Kerana ia berada dalam keadaan dipanggil dengan maf'ulun bih. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kita tidak mahu dalam sangat di dalam penerangan recap kita yang kita terangkan sebelum ni, ialah apa yang kita nak tumpu ialah berkaitan dengan perubahan yang berlaku di akhir kalimah. Yang dikatakan dengan al-i'rab itu. Kita nak takrif dia tu, pengenalan dia tu. Apa dia perubahan? Asalnya macam ni, boleh berubah jadi dhammah, boleh berubah jadi fathah, boleh berubah jadi kasrah. Maka inilah perubahan-perubahan di akhir kalimah. Maka kalimah yang macam ni dikenali sebagai kalimah yang mu'rab. Kalau yang jenis perkataan yang mu'rab. Dia ada mabni, dia ada mu'rab. Mu'rab ni apa dia? Mu'rab ini ialah perkataan-perkataan yang boleh berubah hukum yang ada di atas dia. Boleh baca dengan dhammah, boleh baca dengan fathah, boleh baca dengan kasrah. Adapun yang dipanggil dengan mabni, dia tak boleh berubah sama sekali. Dia tak boleh berubah sama sekali. Datanglah apa sahaja, amil ke tak amil ke, semua itu tidak mengubah diri dia. Tidak mengubah bentuk dia. Kalau dia baca fathah, fathah lah dia. Kalau baca kasrah, kasrah lah dia. Kalau baca dhammah, dhammah lah dia. Itu yang dipanggil dengan isim atau dipanggil dengan kalimah yang mabni. Yang mabni. Yang kita nak fokus hari ini ialah berkaitan dengan apa yang digelar sebagai perubahan di akhir kalimah yang dikenali sebagai
i'rab ataupun mu'rab. Baik. Kita masuk dalam perbincangan kitab, kita sambung balik. Okey, sekarang dia bawa lagi contoh. Contoh untuk kita faham dan kita dalami sikit berkaitan dengan al-i'rab ini. Baik. Wa mithlul ismi fi dhalika al-fi'l mudhari'. Falau qulta yusafir Ibrahim فيسافر فعل مضارع مرفوع لتجرده من عامل يقتضي نسبه أو عامل يقتضي جزمه. Yang ini payah sikit tuan-tuan dan puan-puan payah sikit. Payah sikit pun tak payah sangat. Okey, fi'il mudhari' ni kita kena ingat. Sebelum kita masuk dalam fi'il mudhari', tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan kita kena ingat. Bila kita sebut khafat, apa alamat dia? Alamat asal dia apa dia? Dhammah. Kasrah. Khafat ialah kasrah. Okey. Kalau kita sebut rafa', tuan-tuan mungkin rafa' apa? Dhammah. Alamat asal dia ialah dhammah. Bila kita sebut nasab, apakah alamat asal dia? Fathah. Okey. Bila kita sebut jazam, apakah alamat asal dia? Majrur. Sukun. Okey, jadi empat harakat ni. Rafa', okey, kalau yang tak ada nota lagi boleh catat. Rafa' alamat asal dia ialah dhammah. Okey, pegang. Nasab alamat asal dia ialah fathah. Khafat ataupun jar alamat asal dia ialah kasrah. Jazam alamat asalnya ialah sukun. Okey, ini alamat asal dia. Dia ada pecahan tu nanti. Okey, sekarang ni kita ingat yang tu dulu. Sebab apa? Sebab kita akan sebut rafa' kita panggil dengan marfu', nasab kita panggil dengan mansub, jazam kita panggil dengan majzum, jar kita panggil ataupun khafat kita panggil dengan majrur. Okey. Ini ingat perkataan ni. Nasab dhammah, rafa' dhammah, nasab fathah, khafat ataupun jar dengan kasrah, jazam dengan sukun. Ini ingat baris ni. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Okey. Contoh dia bawa di sini. Untuk kita faham berkaitan dengan fi'il mudhari' pula. Falau qulta, kalau kamu kata yusafiru Ibrahim. Ibrahim bermusafir. Bermusafir Ibrahim. Okey, baik. Fayusafir, maka kalimah yusafir. Kalimah yusafir ni apa dia? Isim, fi'il ke huruf? Fi'il. Fi'il. Sebab apa fi'il? Apa alamat fi'il? Apa tanda fi'il? Wanita depan ada wan, ya. Kan. Tu fi'il mudhari', fi'il. Okey. Apakah tanda fi'il? Ingat lagi tak? Fa ke Ustaz? Bukan. Wal fi'lu yu'rafu. Fi'il itu dikenali dengan apa dia? Ingat lagi. Wal fi'lu yu'rafu bi qad wasin wa sawfa wa ta'it ta'nis sakinah. Tahu je lagi. Ingat tak? Fi'il itu dikenali dengan apa? Dengan qad, sin, saufa dan juga ta'nis as-sakinah. Betul tak? Betul. Betul. Okey, sekarang ni yusafir ni isim, fi'il ke huruf? Fi'il. Okey, mana alamat ataupun tanda fi'il? Mana tanda Ada fi'il? buat sin ya? Yang ada kat sini. Tu huruf sin asal, bukan sin yang Asal.
Tapi memang tak ada dia punya Ada huruf dia kalau punya tu tanda amat fi'il tu Hmm. ada huruf Mustaqil. tambahan tu tak tak? ada. Usafir. Ya. Huruf Ya. tambahan dia. Bukan. Tak ada pun dalam tanda-tanda sebagai fi'il. Huruf ya. Ya. Tapi dia memang Ya, fi'il sebab huwa. dia perbuatan. Memang Ya, fi'il huwa. juga. Ha, Memang dia fi'il. fi'il. Tak Sebab kira dia perbuatan je. tanda-tanda pun fi'il juga nak kata. Sebab dia bermusafir, bermakna dia bergerak perbuatan lah. Ustaz, tapi tak mungkin juga. Ingatkan dia isim fa'il bukan Ustaz Bukan. Fi'il. Dia fi'il. Sebab dia makna dia bermusafir. Sebab kita faham makna. Tapi kalau kita tak faham makna, Tak faham makna. Dia tak Ya ada ada huwa. tanda. Ya ada mana huwa. Dia tak ada tanda. Macam mana? okey. Dia macam ni. Kan saya sebut hari tu. Kan? Alamat ni, tanda ni tak semestinya ada. Tapi dia boleh menerima. Boleh menerima tak? Sin. Perkataan yusafir ni boleh tak kita sebut? Sayusafir. Boleh tak? Boleh. Boleh. Bila Ah, boleh betul. menerima, bermakna ia adalah fi'il. Okay, Tanda faham. di sini ialah tanda dia boleh menerima tanda-tanda fi'il. Perkataan yusafir ini ialah fi'il. Sebab apa? Sebab dia boleh menerima tanda-tanda fi'il. Tak semestinya ada. Dia boleh menerima. Boleh tak? Qad yusafir? Boleh. Sayusafir pun boleh. Saufa yusafir pun boleh. Tak ni sakinah. Okey, tengok. Safarat. Boleh tak? Boleh juga. Kena Jadi faham itu untuk ayat jugalah. Baru boleh tahu. boleh faham lah. Mana kita tengok, saya yusafir. Qad yusafir. Saufa yusafir. Boleh? Boleh. Boleh. Jadi itu ialah fi'il. Baik, sekarang ni yusafir ini fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Mudhari'. Fi'il mudhari'. Apa tanda fi'il mudhari'? Alif kat depan tu. Ya. Ada huruf di hadapan. Ya. Okey. Sekejap ada orang call. Mesti jawab 2-3 kali dah call.
Okey, maaf. Dua kali lah hari ni. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Yusafir ialah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang mana tanda fi'il mudhari' ialah ada huruf mudhara'ah. Apa huruf mudhara'ah di sini? Ia huruf ya. Baik. Huruf ya di sini menandakan bahawa ia adalah fi'il mudhari'. Maka fi'il mudhari' di sini kata fayusafir fi'il mudhari' marfu'. Okey, apa kita faham bila dia sebut fi'il mudhari' marfu'? Akhir faham? baris dhammah. Fi'il mudhari' yang akhirnya berbaris dengan baris dhammah. Fi'il mudhari' marfu'. Sebab apa dia kata berbaris dhammah di sini? Litajarrudihi min 'amil. Kerana sunyi dia, kosong dia, tajarrud. Terlepas dia ataupun kosong dia min 'amil, daripada 'amil. Yaqtadhi nasbuhu, yang membawa kepada menasabkannya, menjadikan dia nasab. Maknanya kalau dia kata nasab, maknanya dibaca dengan fathah. Ataupun amil yang membawa kepada jazamnya. Amil yang membawa kepada hukum jazam. Apa hukum jazam? Sukun. Sukun. Jadi fi'il ini dia hanya ada 3 hukum. Dia tidak ada baris kasrah. Fi'il tidak boleh hujung dia berbaris kasrah. Dia hanya ada 3 hukum sahaja, iaitu fathah, dhammah, fathah dan juga sukun. Maknanya dia hanya terlibat dengan rafa', nasab dan juga jazam sahaja. Dia tak akan terlibat dengan khafat. Baik. Faham tak di sini? Boleh faham Okey, yang terlibat tadi tak apa. Yang ni sebagai tambahan. Maknanya di sini yusafiru ini ialah fi'il mudhari' yang digelar sebagai fi'il mudhari' marfu'. Sebab apa marfu'? Digelar marfu'? Sebab di hujungnya ialah berbaris dhammah. Bila berbaris dhammah, sebab apa dibaca dengan dhammah? Sebab ia adalah marfu'. Kenapa dia marfu'? Kerana li tajarrudihi min 'amil yaqtadhi nasbuhu. Kerana sunyi dia ataupun terlepas dia ataupun kosong dia daripada amil, pelaku-pelaku. Pembuat yang membawa ataupun yang menjadikannya nasab, ataupun amil yang membawa kepada jazamnya. Maknanya tidak ada yang dibaca dengan nasab dan juga tidak ada dengan jazam. Membolehkan dia dibaca dengan nasab dan juga membolehkannya dibaca dengan jazam. Maka dibaca dengan yusafiru Ibrahimu. Baik. Maka fa idza qulta, apabila engkau kata lan yusafira Ibrahimu. Lan yusafira Ibrahimu. Maka di sini kita tengok berbeza. Taghayyara halu yusafir. Maka berubah hal yusafir minar raf'i, daripada rafa' kepada nasab, ila nasab. Apa nasab? Baris fathah. Litaghayyuril amil. Kerana berbezanya amil bi'amilin akhar, dengan amil yang lain, yaqtadhi nasabuhu, yang membawa, yang menjadikannya nasab. Apa amil di sini? Apa amil di sini yang menyebabkan dia jadi nasab? Lan. Lan ini masuk kepada yusafir. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan lagi kita duk tanam dalam minda kita, macam mana kita nak tahu amil itu nasab ke, amil itu jazam? Nanti tuan-tuan dan puan-puan kita akan belajar. Dipanggil dengan kana wa akhawatuha. Inna wa akhawatuha.
Kana, amsa, asbaha, adha, zalla, bata, sara, laisa. Itu semua merupakan akhawat kana. Bila ada kana sekian-sekian. Bila ada inna, anna, lan, la, lam, lamukai. Itu semua dia ada jawab, jazim. Jadi ini semua merupakan pengajian yang atas lagi. Sekarang ni kita kata lan ini ialah daripada amil yang menasabkan fi'il mudhari'. Amil yang menasab, yang menjadikan fi'il mudhari' itu mansub, mesti dibaca dengan baris fathah. Contohnya la yusafira. Kalau kita buka Al-Quran, lan yanalallaha luhumuha. Nala yanalu, kan? Tapi di sini masuk pada lan. Lan yanalallaha luhumuha. Kita biasakan dengan Al-Quran. Bila mana raya korban, biasanya penceramah khatib akan sebut lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Allah Ta'ala tidak terima darahnya, dagingnya, wala dima'uha, dan juga darahnya, walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah takwa daripada kamu. Jadi lan di sini ialah daripada amil nasab, amil yang menyebabkan fi'il mudhari' selepasnya itu dibaca dengan nasab, iaitu dibaca dengan fathah. Hukum asal nasab. Baik. Wa huwa lan fa idza qulta. Fa idza qulta, apabila engkau sebut lam yusafir Ibrahim. Lam yusafir Ibrahim. Tidak bermusafir Ibrahim. Maka taghayyara hal, berubahlah. Tadi dibaca dengan marfu', yang kedua dibaca dengan mansub. Sekarang ni lam yusafir Ibrahim min ar-raf'i aw an-nasbi ila al-jazmi, ila al-jazm. Daripada rafa' ataupun nasab berubah kepada bentuk jazam. Apa bentuk jazam? Apa bentuk jazam? Sukun. 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 Okey. Litaghayyuril amil bi'amilin akhar. Kerana berubahnya amil dengan amil yang lain yang membawa kepada jazamnya. Jazamnya apa dia? Jazamnya fi'il mudhari' tadi. Wahuwa lam. Lam ni. Lam ni ialah amil jazam. Kita cop di sini. Sekarang ni kalau nak baca dengan rafa' tak boleh ada sebarang amil. Fi'il mudhari' kalau ada amil maka dia akan berubah. Tidak ada amil, dia akan dibaca dengan rafa'. Ya, ingat di sini. Tidak ada amil di depan dia, maka dibaca dengan rafa'. Tidak amil nasab, tidak amil jazam, maka dibaca dengan rafa'. Itu hukum dia. Hukum asal fi'il mudhari' yusafiru. Kan? Yanalu, baca dengan rafa'. Kemudian datanglah amil. Amil apa? Katakanlah amil nasab, maka ditukar daripada yusafiru dhammah tadi, ditukar ikut keadaan, ikut hukum pada nasab, iaitu dibaca dengan fathah. Dibaca dengan fathah. Maka amil nasab itu contohnya apa dia? Lan yusafira Ibrahim. Lan yusafira Ibrahim. Contoh yang biasa dalam Quran, lan yanalallah. Kan? Baik. Kemudian tukar lagi kepada amil yang ketiga. Contohnya apa dia? Lam yusafir Ibrahim. Ibrahim tidak bermusafir. Dua-dua ni tidak juga. Lan ni pun tidak, lam pun tidak. Cuma dari sudut maknanya, lan ini bermakna tufidut ta'bid, yufidut ta'bid, selama-lamanya.
Ni dalam bab balaghah lah, tak apa. Baik, lam yalid wa lam yulad. Contoh juga, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kan dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan juga tidak diperanakkan, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Lam yalid, asalnya la walada yalidu, kan, yuladu yalidu yuladu, tapi masuk lam. Lam ini amil jazam, lam yalid wa lam yulad, disukunkan. Baik, jelas tak sih? Ada yang masih kurang jelas ataupun kurang faham berkaitan dengan penerangan ringkas kita lah. Sebelum saya teruskan. Tak faham bagi tahu. Kalau faham, okey. Ustaz, kalau yang Ustaz kata tak ada amil di depannya, kena baca dengan apa tadi? Cepat Ustaz. Kena baca dengan marfu' rafa'. Marfu' rafa'. Rafa' ni. Kalau kita tengok di sini ni marfu'. Ni. Di sini marfu' ni. Fi'al mudhari' marfu'. Kan kita baca atas. Ni kan. Kalau qulta yusafiru Ibrahim, fa yusafir fi'al mudhari' marfu'. Yang ni tak ada amil apa. Dibaca dengan marfu'. Okey? Ada lagi soalan yang kurang jelas? Sekejap Ustaz. Ustaz, Maknanya Zafran dulu. maknanya Ustaz, yang Ustaz ajar sekarang ni adalah perubahan yang berlaku pada fi'il lah Ustaz ya. Macam minggu lepas kita Perubahan pada isim. Okey, understand. Okey, terima kasih Ustaz. Okey. Ustaz, saya nak tanya, bermakna dia punya amil tu dia akan ubah perkataan tu immediately. Yang depan pada dia tu dia tak akan berubah kan? Ya, immediately. Dia tak boleh tangguh-tangguh. So bermakna yang Ibrahim tu tak akan berubah lah. Ibrahim dia tak akan berubah. Sebab apa? Sebab mana amil Ibrahim? Sebab dia tak ada amil kan? Ada amil. Mesti ada amil. Dia marfu' lah. Sebab dia rafa' tu marfu'. Sebab apa? Sebab amilnya sama. Yusafiru, yusafiru, yusafir. Sama je. Yusafiru. Perkataannya sama. Dia berada dalam kedudukan dia menjadi fa'il. Oh, dia mustatil lah. Tak nampak kat sini. Bukan masalah mustatil. Mustatil jauh lagi. Amboi. Tinggi ya. Mustatil lah pula. Sebab dia bertukar yang yusafiru je. Yang Ibrahim dia tak tukar. Bermakna dia memang tak ada amil lah kat situ. Mana boleh tak ada amil. Tapi ada baris dhammah tu. Dhammah tu je lah. Dhammah tu. Maknanya dia berdiri sendiri dia lah. Dia tak bergantung pada lan lah. Memang tak bergantung pada lan. Sebab apa? Sebab lan tak masuk direct pada dia. Bukan lan tu yang masuk pada dia. Yang masuk pada dia ialah yusafir. Yusafir yang masuk pada dia. So bermakna kalau i'rab, makna kita just yang bertukarnya yang yusafir lah. Yang Ibrahim tu dia tak berubah lah. Dia berubah. Yelah. Dia tak berubah. Dalam perbincangan di sini kita fokus kepada yusafir. Kita tak fokus kepada Ibrahim. Ibrahim itu boleh juga dibaca dengan Ibrahimah, Ibrahimi, Ibrahimu. Bila masuk amil ni pula pada dia. Yalah sekarang dia tak ada amil lah kira. Ada amil. Immediate pada dia tu tak ada. Dia ada amil. Amil dia menyebabkan dia dibaca dengan dhammah. Amil asal dia lah yang marfu' tu. Yang asal dia. Tak, yang asal itu kita bincang pada yang fi'il mudhari' sahaja. Yang bentuk fi'il mudhari' sekiranya tidak ada amil, kita faham di sini ya. Sekiranya fi'il mudhari' tidak ada amil, contohnya lan, lam, maka dibaca dengan bentuk yusafiru, baca dengan marfu'. Bentuk asal dia lah. Sebab marfu' ni kita ambil hukum tu. Yang Ibrahim dibaca dengan dhammah, bukan sebab dia asal. Bukan sebab dia asal. Isim lain hukum dia. Ni fi'il.
Oh, tak ada kata asal. Tak boleh kata asal. Sebab apa? Ibrahim ni dia boleh berubah. Ma pun boleh, mi pun boleh, mu pun boleh. Okey, dengan cara berbeza amil. Sekarang ni ada amil tak Ibrahim? Ada amil. Apa amil dia? Yusafir. Yusafir ialah bermusafir. Bermusafir apa? Ibrahim. Ada tak amil? Ada amil. Cuma amil tersebut menyebabkan Ibrahim dibaca dengan marfu'. Tapi kalau kita kata kita kata yang lain lah. Ra'aitu yang zuru Muhammadu Ibrahim. Ataupun yadribu Muhammadu Ibrahim. Muhammad memukul Ibrahim. Yadribu fi'il Fa'il. fi'il apa? Fi'il mudhari' apa tu? Fa'il mudhari'. Mansub. Mansub. Fi'il mudhari' marfu' dah. Yadribu kan? Betul. Jadi marfu. Marfu'. Dibaca dengan dhammah tadi. Yadribu Ibrahimu. Sebab apa jadi Ibrahim? Contoh yadribu Muhammadun. Muhammadun. Muhammadun jadi apa? Muhammadun marfu'. Marfu bi dhammah. Dia jadi fa'il. Okey, pelan-pelan. Yadribu, bila kita sebut fa'il, mesti ada fa'ilnya. Okey, kita yang fa'il ni kita dah bincang dalam kelas dalam sebelum ni. Kita bagi contoh kan. Yang Muhammadun, kan baru je saya sebut tadi. Maksudnya bila dia punya lan tu dia berubah yusafiru, tapi dia tak melibatkan Ibrahim tu berubah juga bila dia punya amil dia berubah. Tu yang saya nak tahu tu. Lan ini duduk sebelah siapa? Sebelah fa'il. Dia tak sebut tak duduk sebelah Ibrahim, dan lan ni tak boleh masuk pada Ibrahim. Maksudnya bila dia punya amil Ibrahim tu berubah, Ibrahim tu tak berubah lah, tu maksudnya. Ibrahim tak berubah. Okay. Masih Ibrahim setia dengan baris dhammah dia. Dia tak berubah. Ustaz yang amil Ibrahimu ni tak berubah sebab dia dengan fi'il mudhari' saja ke? Ya. Kalau fi'il apa? Fi'il madhi fi'il amah tu macam mana? Dia akan berubah ke amil dia? Okey, dia macam ni tu tak nak jelas, tak nak clear lagi tu. Cara soalan. Okey, baik. Kita pergi yang contoh saya bincang tadi ya. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan, tengok sini ya. Jadi saya bagi contoh satu. Okey, sekarang ni kita dah bincang dua. Satu perubahan pada isim, satu perubahan pada fi'il. Perubahan pada isim, contoh yang kita buat bawah ni ialah Masya Muhammad, Ra'aitu Muhammad, Marartu bi Muhammad. Masya Muhammadun, Ra'aitu Muhammadan, Marartu bi Muhammadin. Dan dun din. Kan, dun dan din. Baik, sekarang ni kita juga hari ni kita bincang berkaitan dengan perubahan yang berlaku pada fi'il. Kita ambil contoh fi'il mudhari'. Okey, fi'il mudhari' ialah fi'il yang boleh berubah. Fi'il mudhari' ialah fi'il yang boleh berubah. Berubah bentuk dia daripada bentuk macam ni dibaca dengan marfu' kemudian dibaca dengan jazam ataupun majzum. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ambil contoh di sini hari ini ialah kita belajar berkaitan dengan perkataan apa? Yusafir. Yusafir ni senang. Yusafir Ibrahim.
Sekarang saya nak ambil perkataan yang lain. Supaya ada dua-dua perubahan. Dua-dua perubahan. Contoh kita ambil di sini. Yadribu. Yadribu. Yadribu ni senanglah. Pukul. Kita nampak terus yang dibuat. Yadribu. Muhammadun. Ibrahim. Okey, tak ada Ibrahim lagi. Tak Ibrahim lagi. Sekarang ni yadribu Muhammadun. Okey. Ni fi'il mudhari' apa panggil? Di sini. Mansub bidammah. Marfu bidammah. Marfu bidammah. Muhammadun ni jadi apa? Fa'il. 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 Fa'il apa hukum dia? Fa. Hukum dia marfu bidammah. Rafa, hukumnya rafa. Okey. Yang ni pun hukumnya rafa. Okey. Selesai. Satu. Dua-dua ni kita dah belajar. Kita ambil pula lan, kita tambah lan di depan. Nak baca dhammah ke macam mana? Lan Fathah. Mansub. macam mana? Lan Dan Yadriba. lan yadriba. Muhammadun. Madun. Muhammad berubah tak? tak berubah. Tak berubah. Tak berubah. Sebab apa tak berubah? Sebab Sebab dia dapat setia. Dia tak, lan tu bukan direct bawah dia. Kan. Fa'il. Alah. Sebab Muhammad ni fa'il. Tetap fa'il juga. Yang tidak memukul Muhammad. Kan Muhammad ni fa'il tak? Fa'il. Fa'il juga. Atas ni fa'il tak? Fa'il. Fa'il juga. Yang berubahnya ialah pada yadribu. Sebab apa yadribu? Sebab lan masuk pada yadribu. Maka berubahlah yadriba. Kita tambah satu lagi. Lam. Yad. Macam apa? Yadrib. Yadrib. Okey. Yadrib. Ni jadi apa? Muhammadun juga. Dah. Okey, Muhammad betul. Yadrib apa dia? Fi'il mudhari'. Majzum. Majzum. Okey, dipanggil dengan majzum. Majzum. Okey, yang ni dipanggil dengan mansub. Masuk. Okey. Ini amil apa? Amil Jazam. jazam. Amil jazam dipanggil. Ni tinggi ni amil jazam, belajar amil dah ni. Okey, tak apalah kita buat pendedahan awal. Tuan-tuan pun mungkin dah biasa. Ni amil nasab. Nasab. Amil nasab. Okey. Senang. Yang ni semua Muhammadun. Okey. Kemudian kita tambah lagi lah perkataan. Yadribu Muhammadun. Siapa dia? Zaidun, Zaidan, Zaidin. Zaidan. Sebab apa jadi Zaidan? Dia maf'ulun. Belum bi. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih apa maksud dia? Benda yang Sandang. kena buat. Benda yang dibuat. Yang dibuat. Kena buat. Kena buat apa? Kena buat oleh sesuatu perbuatan yang terdiri daripada fi'il dan fa'il. Ada perbuatan. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Selepasnya, bila ada fi'il, ada fa'il, tiba-tiba ada satu benda lagi. Yang mana benda ini berkaitan dengan perbuatan fi'il tersebut. Maka itulah yang dikenali sebagai maf'ul. Maka hukum maf'ul ni apa dia? Mansub bi fathah. Bil fathah. Masuk. Okey, Zaidan. Kita tambah pula ni. Zaidan di sini. Lan yadriba Muhammadun. Zaidan ke Zaidin ke Zaidun? Dia tetap Buat maf'ulun bih. Dia mansub juga. Mansub juga. Fahamlah tu. Mansub juga. Maknanya tak berubah di sini. Okey.
Okey. Lam yadrib Muhammadun Zaidan juga. Tak berubah. Sebab yang berubah ialah di sini sahaja. Di sini sahaja. Lan, lam. Jadi Muhammad ni berubah. Muhammad pun tak berubah juga. Sebab apa? Sebab hukumnya sama. Ni hukumnya sama. Sama je. Dia tetap fa'il juga. Yang ni hukumnya sama tak? Hukumnya pun sama juga. Dia tetap maf'ul. Dia tetap maf'ul juga. Yang ni tetap fa'il. Fa'il. Tak berubah juga keadaan dia. Okey? Selesai. Boleh faham dia tu. Baik. Penintan tadi tanya. Tanya soalan macam mana? Fi'il mudhari', fi'il amar, fi'il madhi. Macam mana tadi soalan? Penintan? Kalau untuk fi'il amar dengan madhi sama ke juga? Maksudnya akan berubah bahagian fi'il. Okey. Dia fi'il madhi, dia termasuk dalam hukum mabni. Fi'il madhi. Dia mabni. Mabni ni hukumnya kekal. Tak berubah. Tak berubah. Contohnya darabtu. Darabtu, darabta, darabti. Fi'il madhi mabni. Dia panggil fi'il madhi mabni ala sukun. Darabta fi'il madhi mabni ala sukun. Dibina atas sukun. Mana sukun? Darab. Ta tu apa dia? Asalkan perkataan daraba kan. Darab ta tu ialah ta dhamir. Tak dhamir. Dia bukan tak fi'il. Tak dhamir di situ. Dhamir muttasil. Jadi yang tu nantilah fi'il madhi mabni ala sukun, mabni ala fathhi dan sebab mabni tu nanti. Okey. Jaza fi'il amar, dia boleh. Dia boleh. Dia termasuk dalam perbincangan nantilah, kita akan sebut nanti. Cuma yang di sini kita jelas kita nak sebut bahawa yang ni perubahan yang berlaku kepada fi'il. Yang berlaku kepada fi'il, khususnya fi'il mudhari'. Contoh untuk kita bincang berkaitan dengan mu'rab. Berkaitan dengan mu'rab ataupun dengan i'rab yang berlaku pada fi'il mudhari'. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita terus ambil kitab sikit lagi. Okey. Saya ni bila baca perenggan ni, sebelum saya datang, saya buat kelas ni, saya terfikir macam mana nak bagi penerangan ni. Saya risau juga. Tapi tak apa, alhamdulillah boleh faham. Gabung pula dengan kelas-kelas lain yang biasa masuk kan. Alhamdulillah. Baik. Wa'lam. Ketahuilah anna hadha at-taghayyur yanqasimu ila qismain. Ketahuilah bahawa perubahan ini terbahagi ila qismain, yang qasimu ila qismain. Perkataan yang qasimu ila qismain ni kita kena biasakan. Yang qasimu terbahagi ila qismain, kepada dua. Qismun, qismani ataupun qismaini, dua bahagian. Satu yang dipanggil dengan lafziyun, yang kedua dipanggil dengan takdiriyun. Iaitu lafaz secara jelas. Perubahan itu kita nampak. Perubahan itu terbagi kepada dua. Satu perubahan yang lafzi, iaitu yang jenis boleh nampak. Yang kedua ialah yang jenis takdiri. Berubah tapi tak boleh nampak. Perubahan itu berlaku. Pada hukumnya ada, tapi pada lafaznya tidak kelihatan. Okey, apa yang kata lafzi, apa yang kata takdiri? Baik. Fa'ammal lafzi fahuwa.
Kita ambil tarikh dulu hari ni, nanti saya akan perkuatkan contoh lagi akan datanglah. Ambil banyak-banyak, saya risau juga. Fa ammal lafzi, adapun yang kata lafzi itu ialah ma la yamna minan nutqi bihi bani'un kama ra'aita fi harakatid dal min Muhammad wa harakatir ra min Yusafir. Apa yang kata lafzi itu? Iaitu apa ma la yumna, apa yang tidak tertegah, minan nutqi bihi, daripada menuturkan dengannya, oleh mani', oleh sesuatu halangan. Maknanya boleh sebut perubahan tersebut dengan cara kita sebut, boleh lafazkan, boleh tuturkan, seperti mana yang kama ra'aita, seperti mana yang engkau lihat, fi harakatid dal, pada harakat ataupun pada baris dal di dalam contoh Muhammad sebelum ni, masya Muhammadun. Nampak perubahan tersebut. Wa harakatir ra, dan juga baris-baris ra min perkataan yusafir. Yusafir, yusafiru, yusafira, yusafir. Kan perubahan-perubahan tu kita boleh sebut perubahan itu. Maknanya baris itu kita boleh sebut yang ni fathah, yang ni dhammah, yang ni sukun. Kita boleh tuturkan dia. Baik. Itu yang digelar sebagai lafzi. Wa ammat taqdiri, adapun yang dipanggil dengan takdiri, perubahan yang berbentuk ada tapi berbentuk takdir. Apa dia? Ma yumna minat talaffuz bih, apa yang tertegah daripada menuturkannya, mani'un, dengan oleh sesuatu halangan, min ta'azzurin, kerana uzur, tak boleh sebut ta'azzur, au istifqal, ataupun kerana berat nak sebut perubahan tu berat pada apa? Bukan berat tu sebab kita rasa terkilan, tak. Berat dari sudut penuturan, kita nak sebut, payah nak sebut perkataan tersebut, kan? Jadi dia ambil jalan mudah, nak sebut tu dia sebut dengan cara mudah. Dia tak sebut perubahan itu pada akhir kalimah. Tapi dari sudut hukum, kalau tengok pada nahu, ia sepatutnya berubah pada baris sekian-sekian. Au munasabah, ataupun secara munasabah. Munasabah. Ada tak perkataan kita ni dalam bahasa Melayu kita ni, tulisan lain tapi bacaannya bunyi lain, senang nak sebut? Ada tak perkataan macam tu? Apa boleh terbayang? Tak ada sebenarnya. Ada kot, tapi kita mungkin lorat-lorat. Mungkin lorat lah kot. Dia ada, tapi lorat lah. Tulis lain, tapi baca bunyi lain. Tu ada. Sini ada orang Kedah. Ustaz, siang Ustaz, siang. Orang Kedah. Orang Kedah siang. Eja lain kan? Eja lain. Eja lain, tapi sebut tu dia tak boleh sebut siang. Dia bunyi sengau sikit. Sebut lain. Dia biasanya nama-nama tempat dan sebagainya, dia ikut lorat. Sebut cara betul, orang tak tahu. Orang tak tahu apakah maksud dia. Dia kena sebut cara dia. Baik, tak apalah. Au munasabah, ataupun dipanggil dengan munasabah. Baik, taqul, contoh dia bawa di sinilah. Yada'u, perkataan yada'u. Al-fata wal qadi wa ghulami. Kan yad'u di sini ialah fi'al mudhari'. Sepatutnya yad'u. Tapi dipanggil yad'u saja. Waw tu seolah-olah sukun. Kan sepatutnya yad'u. Fi'al mudhari' marfu' juga. Tapi marfu'nya mana baris waw? Tidak ada baris waw. Dipanggil yad'u sahaja. Fatakunu dhammah. Dhammah dalam perkataan ini, yad'u al-fata wal qadi wa ulami, maka jadilah dhammah di dalam perkataan ini muqaddarah, ditakdirkan.
ala akhiril kalimah, ditakdirkan atas akhir kalimat. Man'a min zuhuriha, tertegah daripada jelas, nyatanya, terbitnya baris tersebut, at-ta'azzur, kerana uzur. Ataupun saqal, ataupun berat. Ataupun berat. Maka dia jelaskan lagi. Kita ambil. Nanti kita akan terangkan kenapa yad'u ni tak boleh itu dan sebagainya. Nanti kita akan terangkan nanti. Okey, kita ambil lagi. Contoh lagi apa dia kata? Fayad'u, maka fi'il yad'u ni, perkataan yad'u ni marfu'. Apa marfu'? Baris dhammah sepatutnya. Ambil hukum marfu'. Dibaca dengan dhammah. Li tajarrudihi, kerana sunyinya, kosongnya, minan nasibi wal jazimi, daripada amil nasab dan juga amil jazam. Sepatutnya dibaca dengan yad'u. Tapi tak boleh baca dengan yad'u. Tak boleh baca dengan yad'u. Sebab apa? Satunya, dia adalah hukum ta'azzur, berat ataupun munasabah. Nanti kita akan terangkan apa ta'azzur, apa istisqal, apa munasabah tu nanti. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan, maka mana baris yang marfu' tadi? Ditakdirkan kepada waw. Fi'il mudhari' marfu' wa alamatu raf'i, alamat rafa'nya ialah ad-dhammah al-muqaddarah, dhammah yang ditakdirkan, fi akhirih, pada akhirnya. Baik. Begitu juga dengan perkataan al-fata, marfu'un likaunihi fa'ilan. Fata pun jadi marfu' juga. Sebab apa? Sebab dia menjadi fa'il. Ni ayat yad'ul fata wal qadhi wa ghulami ini satu contoh ayat yang sempurna. Maka al-fata ini menjadi fa'il bagi yad'u. Fa'il bagi yad'u, maka hukum fa'il ialah marfu'. Tapi mana alamat rafa'nya? Alamat rafa'nya ialah dhammah yang ditakdirkan pada perkataan ataupun akhir kalimah dia, iaitu alif. Ustaz tempat tanya je, boleh? Kan? Tapi dia bukan dikategorikan dalam mabni, Ustaz ya? Dalam? Dia bukan mabni. dikategorikan. Tak. Oh. Dia bukan mabni. Dia mabni ni dia ada benda-benda tertentu saja yang telah ditetapkan. Ini mabni, ini mabni, ini mabni. Okey Ustaz, terima kasih Ustaz. Contoh yang mabni macam dhamir. Kan? Isim isyarah. Isim isyarah. Haza. Kan? Isim apa lagi? Isim mausul. Contoh huruf-huruf kan. Itu semua yang sudah bentuk dia macam itulah. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marfu' liqauni fa'ilan. Wal qadhi wa ghulami pun sama juga marfu'an. Dua-duanya pun dibaca dengan marfu' juga, li'annahuma ma'tufani 'al fa'il al-marfu'. Ini dia ataf, ni tak apalah. Hanya sebab ataf pula pening pula nanti. Walakin ad-dhammah, akan tetapi dhammah la tazhar fi awakhir hadhihi al-kalimat. Dhammah tidak terzahir, tidak keluar, tidak nyata di akhir kalimah-kalimah ini. Li ta'azzuriha, kerana ta'azzurnya, kerana uzurnya, fi al-fata. Pada perkataan al-fata itu dipanggil dengan ta'azzur. Wa thaqliha fi yad'u, dan berat pada perkataan yad'u. Wa fi al-qadhi, dan juga dalam perkataan al-qadhi. Itu juga dipanggil dengan berat juga. Wa li ajli munasabati ya'il mutakallim, kerana bagi kesesuaian, menyesuaikan diri dengan ya' mutakallim. Fi ghulami. Asal ghulamun kan, tapi kita nak kata ghulami, hamba saya, maka kita sebut ghulami. Asal ghulamun, tak boleh kita baca ghulamui, tak boleh. Sebab apa? Sebab asalnya
walaupun ghulamun, tapi dia ya di sini ialah ya mutakallim. Sayyarati, ra'aitu sayyarati, saya telah melihat kereta saya. Sepatutnya sayyarata, tapi ada tambah dengan ya mutakallim, sayyarati, munasabah dengan ya. Kan ya ni baris yang munasabah dengan dia ialah baris kasrah, baris yang munasabah dengan waw ialah baris dhammah, baris yang munasabah dengan alif ialah baris fathah. Kan? Maka munasabah dengan ya di sini ialah baris kasrah. Ya apa? Ya mutakallim. Fatakunu dhammah. Maka jadilah dhammah di sini muqaddarah, ditakdirkan atas akhir kalimah. Atas akhir kalimah. Mana'a min zuhuriha التعذر أو الثقل أو اشتغال المحل بحركة المناسبة. Tertegah daripada zahirnya kerana ta'zur, kerana siqal, kerana berat ataupun sibuk. Istighal ni sibuk. Sibuknya tempat itu dengan harakat yang sesuai. Apa harakat yang sesuai? Macam gulami ni. Harakat yang sesuai dengan ya. Dia tak boleh baca dengan gulamu dah di sini. Sebab apa? Sebab sudah ada ya mutakallim. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ni dia bawa lagi contoh-contoh ni. Jadi kita berhenti dulu takat ni, insya-Allah dalam penerangan akan datang kita akan bawa sedikit contoh ataupun penerangan berkaitan, dia akan ada terang nanti tuan-tuan dan puan-puan ya. Dia akan terangkan nanti. Kita ambil contoh ni, la yardal fata wal qadi wa ghulam wa taqul innal fata wa ghulami la faizan wa taqul maratu bil fata wa ghulami wal qadi. Ni contoh ni panjang ceritanya. Tapi tak apalah tuan-tuan, insya-Allah dalam pertemuan akan datang kita akan bincang, kita akan jelaskan berkaitan dengan al-fata ni apa dia? Dipanggil dengan isim apa? Nanti kita akan bincang berkaitan dengan isim maksur. Kita akan bincang berkaitan dengan isim manqus. Kita juga akan berkenalan dengan fi'il mu'tal. Fi'il yang berbaris ataupun yang mempunyai huruf yang illah. Huruf-huruf yang sakit. Apakah huruf-huruf sakit ni? Kita akan belajar nanti. Oleh kerana dia ada benda-benda yang macam ni, maka tidak dapat, ataupun namanya macam ni, maka tidak dapat untuk sesuatu kalimah itu berbaris secara zahir. Ini punca dia. Ini sebab dia. Kita akan belajar nanti dalam sesi yang akan datang, makna sesi, kalau tak silap saya lah, sesi yang terakhir sebelum kita masuk Ramadan, iaitu pada 28 hari bulan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah sekadar ini dulu. Kalau ada soalan sebelum kita tangguh kelas kita, dipersilakan. Ustaz tanya satu soalan sekejap Ustaz. Ya, silakan. Okey. Ambil ayat yang tadi ya doa tu saya. Ya doa al-fata wal qadi wa gulami. Jadi ya doa fi'il mudhari, al-fata ialah fa'il ke atau maf'ul bih? Betul. Fa'il. Ya doa al-fata. Ya doa al-fata fa'il, wal qadi dia jadi fa'il juga ke atau dia jadi lain pula? Dia jadi fa'il juga. Kalau ikutkan hukumnya dia jadi fa'il juga. Cuma di sini dia tak panggil fa'il. Dia panggil dengan ataf. Waw ataf ma'tuf dia panggil. Dia ambil hukum. Hukum fa'il juga. Sebab apa? Sebab qadi pun pelaku juga. Pelaku juga. Yalah, maknanya kalau ikutkan kebiasaan yang normalnya, yang lafaznya ada perubahan pada kalimat terakhir tadi itulah kan? Ada pada dia akan ada. Dia akan ada. Dia bila kita sebut ataf ni, ma'tuf ni, maknanya dia ambil hukum perkataan yang dia ikutkan tu. Jadi di sini yad'u al-fata wal qadi. Al-fata al-qadi ni qadilah. Qadi. Jadi dia mendakwa fata, budak dan juga qadi. Maknanya qadi ni juga menggunakan yad'u ni sebagai fi'il dia. Tapi tidaklah kita sebut macam tu. Sebab dia panggil sambung-sambung, dia panggil ataf ma'tuf, dia panggil. Tu nanti
Jadi kalau secara normalnya, secara yang biasanya, yang sebab ini kan kira exceptional lah kan. Kalau cara biasanya yad'u fa'il tu baris rofa, al-fatah tu kalau kirutkan kebiasaannya dia akan berbaris rofa, wal qadi tu pun akan rofa jugalah. Ya. Okay. Wa gulami pun akan jadi rofa dengan ya yang jadi ya apa panggil tu ya milik Bukan. bukan. Dia akan jadi rafa bukan sebab dengan ya tu. Dia akan jadi rafa sebab dia sambung wow tu. Dia sambung, dia ambil dia penyambung dan. Okey. Yad'u telah mendakwa budak qadi dan juga hamba saya. Dan. Alright. Maknanya semua tu adalah dikategorikan sebagai fa'il. Kalau kaedah biasa kesemua tu adalah dalam keadaan rafa, betul? Ya. Okey. Rafa ni semua pun rafa juga. Cuma rafa keseduk takdir. Ya. Cuma keadaan dalam keadaan ini saja yang dia tidak tak nampaklah dalam keadaan Tak takdir. nampak dia punya baris dia. Okey Ustaz insya-Allah. Okey sama alhamdulillah. Okey. Ustaz, maksudnya dia punya baris tu akan tukar jadi qadiyu wa gulamiyu. Tak boleh macam tu, tak boleh ubahlah. Kan nak ubahnya. Dia cuma di bawahnya. Al-qadi saja. Kalau baca qadiyu salah lah. Tapi kalau kita nak i'rab, nak alamat dia, kita nak kata dia Marfu. Wa alamat raf'ihi alamat dhammah al-muqaddarah. Dhammah yang ditakdirkan. Oh, tapi kita tak ubahlah dia. Cuma Tak kita diubah. sebut dalam sebutan alamat je. Jangan ubah dia. Dia keadaan dia macam tu dah. Dia tak boleh ubah dah yang ni. Sebab dia ditakdirkan, dia tak nampak. Tak nampak, jangan nampakkan dia. Okay. Dia tak boleh nampak dah yang ni. Sebab apa? Berat. Berat nak sebut ni. Yad'u. Ta'azzur. Kalau waw dengan alif, kita boleh nampakkan dia taut domah ke atas kan? Waw dengan alif macam mana Macam ni yang mula-mula ni kan. Yad'u tu Ustaz kata tu kan. Waw tu actually dia punya asalnya dia akan jadi domah. Asalnya yad'u. Tapi tak boleh baca macam tu. Yad'u. Berat. Orang Arab nak sebut berat. Yad'u ni. Okay. Kita nak cakap pun payah yad'u ni kan. Cuma grammar je lah. Okay. Okay. Masih Ustaz. Okey, sama insyaAllah. Okey. Saya rasa ini kita akan berhenti tekan ni dulu. InsyaAllah saya akan share rakaman yang minggu lepas dan juga minggu ni. Minggu lepas saya terlupa untuk share. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat kita ingat. InsyaAllah dapat kita ulang kaji balik, kita tengok balik supaya tak lupa. Ilmu nahwu ni kita kena ulang kaji. Saya pun dah lama tak mengajar nahwu. Jadi nak ambil skill tu balik. Skill mengajar, skill belajar ni kita kena praktis lah. InsyaAllah mudah-mudahan kita sama-sama mendapat kebaikan daripada kelas ini insyaAllah. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.